Selamat pagi, manakam dan salam reformasi Datuk Yang di-Pertua. Anak muda kapal kelahiran Kajang mengangkat dengan segala tak setia tita Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong bahawa Hospital Besar Kajang, masih tak? Bahawa ahli parlimen juga perlu menumpahkan kesetiaan tidak berbelah bahagi kepada negara serta memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Perkara ini adalah menekankan peri kepentingan pelaksanaan tanggungjawab terhadap Dewan ini dan juga kepada negara tanpa membelakangkan undang-undang demi kepentingan peribadi. Saya mengambil kesempatan ini untuk mendoakan krisis tragedi MH307 dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan teratur. Saya sama sekali tidak berniat mempertikaikan komitmen dan kesungguhan semua agensi yang terlibat, tetapi berkongsi kekecewaan dengan rakyat keseluruhannya yang terkilan melihat bagaimana terdapat percanggahan jelas antara Kementerian Pengangkutan, Jabatan Penerbangan Awam, Malaysian Airlines, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Saya juga terkejut dengan kehadiran sekumpulan bomoh yang memakai sut dengan lambang Satu Malaysia jelas tertera di KLIA. Kumpulan bomoh ini mendakwa mempunyai kepakaran untuk mengesan kapal terbang yang hilang. Ini mewujudkan tanggapan buruk media dan masyarakat antarabangsa yang mula mempersoalkan keseriusan Malaysia untuk menyelesaikan perkara ini. Persoalan saya, siapakah yang menjemput dan memberi ruang di lapangan terbang tersebut? Adakah mereka menerima bayaran? Jika ada, siapakah yang bertanggungjawab dan berapakah jumlah bayaran? Saya bimbang duit dan sumber rakyat disalahgunakan bagi menggalakkan aktiviti-aktiviti kurafat yang tidak sama sekali membantu dalam operasi mencari dan menyelamatkan ini. Penjelasan. Kini jelas. Penjelasan sikit. Cepat. Oleh kerana inilah berita terkini. Australian News. Dengan izin, 2 possible objects have been identified in the search for missing flight MH370. With Tony Abbott telling Parliament, RAF Orient is on its way to try and locate them. The Australian Maritime Safety Authority has received information based on satellite imagery of objects possibly related to the search. The PM said at the start of question time, wanting to provide an update on new and credible information. Kita ada Perdana Menteri atau menteri datang dan ada menteri datang untuk memberi taklimat kepada kita. Bukankah ini perlu untuk dibetulkan? Terima kasih Ayanda. Gelar patah masukkan sebagian daripada perbahasan saya. Ini jelaslah bukan Pakatan Rakyat yang memalukan imej negara. Tak ada. Tak bagi. You give me, I give you. Dia tak bagi, I tak bagi. Kita pernah minta. Kini jelaslah bukan Pakatan Rakyat yang memalukan imej negara di mata dunia. China kata ada kapal, tengok-tengok tak ada juga. Ekstremis agama dalam perkara ini. Mengapa kumpulan yang sama yang galak mempromosikan isu agama selama ini boleh berdiam diri atas perkara-perkara kurafat yang jelas bertentangan dengan syariat Islam ini? Malah bomoh ini dengan berani mengancam untuk menampar Menteri Belia dan Sukan, merangkap pemuda UMNO yang berhormat Khairi Jamaluddin. Apakah Menteri Dalam Negeri masih berpendirian bahawa perbuatan biadab seperti ini bukan ancaman jenayah? Datuk Yang di-Pertua, negara sedang berhadapan dengan krisis institusi kehakiman yang meruncing. Mahkamah yang diharap menjadi asas keadilan dan timbang tara bagi warga negara Malaysia kini tidak ubah seperti alat UMNO Barisan Nasional untuk memanjangkan ayat politik mereka. Ketua Pembangkang yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi sasaran sekali lagi. Tidak pernah institusi kehakiman dicemarkan sedemikian rupa dengan pelanggaran adat-adat, protokol sidang mahkamah bagi tujuan mereka. Tindakan Mahkamah Rayuan kali ini juga telah memberi calar hitam kepada imej negara di peringkat antarabangsa yang tidak dapat diselindungi lagi. Prosiding Mahkamah Rayuan bagi kes Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar meranjatkan Datuk Yang di-Pertua. Tarikh yang ditarik lebih awal, mitigasi yang mengambil masa selama 1 jam, etika pemakaian di mahkamah yang dicabuli, penolakan beberapa bukti yang penting dan gangguan ketika peguam bela menyampaikan hujah adalah satu tindakan terancang dan juga memualkan. Bekas timbalan Perdana Menteri yang kini Ketua Pembangkang menerima layanan yang buruk ketika beliau mengharapkan keadilan diberikan dalam perbicaraan. Apakah lagi yang boleh diharapkan oleh rakyat biasa atas kegagalan sistem kehakiman untuk bersikap adil dan tidak menerima arahan sesiapa?
Ini adalah apa yang kita panggil sebagai politik ancaman yang menyisihkan mereka yang tidak sealuan dan menakut-nakutkan mereka, sedangkan kerajaan mewar-warkan Malaysia sebagai sebuah negara model demokrasi. Saya pula lebih suka melabelkan Malaysia kini di bawah pentadbiran UMNO Barisan Nasional sebagai negara dengan izin demokrasi fair. Saya ingin memetik kembali surah Al-Madiah ayat 8 yang bermaksud, dengar, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, bagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku keadilan kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Apa salah terjemahan? Datuk yang dipertua, ketidakadilan dalam kehakiman ini turut menjangkiti sistem perundangan negara. Kini, si pelaku jenayah tidak lagi menjadi golongan yang diburu oleh undang-undang. Sebaliknya, hari ini mangsa jenayah pula berisiko untuk ditangkap dan berhadapan dengan hukuman. Mangsa bukan saja tidak dilindungi, tetapi seperti jatuh ditimpa tangga apabila menerima. Peningkatan statistik jenayah yang meningkat mendorong kepada beberapa penambahbaikan sistem pengurusan jenayah yang perlu segera dilaksanakan. Saya mencadangkan kerajaan untuk memperkenalkan Victim Support Service (VSS) yang telah dilaksanakan di beberapa negara. Mangsa-mangsa jenayah memerlukan perlindungan, strategi dan jalan penyelesaian agar mereka dapat mengelakkan daripada dieksploitasi oleh penjenayah-penjenayah sebenar. VSS ini bertujuan untuk memastikan bahawa setiap mangsa dapat mengakses maklumat dan perkhidmatan sokongan selepas kejadian jenayah, tidak kira di mana mangsa tinggal atau di mana jenayah itu berlaku. Sokongan ini wajib untuk memastikan mangsa dan saksi dihormati, mempunyai akses kepada hak yang kukuh, dan memastikan suara mereka didengar dengan keadilan sepanjang proses perbicaraan, bermula dari siasatan, pendakwaan, proses perbicaraan dan sehingga hukuman dijatuhkan. Tanpa testimoni yang diberikan oleh saksi-saksi, mangsa tidak akan atau tidak dapat akses keadilan. Oleh itu, ia adalah penting untuk memastikan bahawa saksi jenayah dapat menyertai proses perbicaraan tanpa risiko ancaman dan ugutan demi keadilan. Maka saya cadangkan VSS diwujudkan di Malaysia. Datuk yang dipertua, keselamatan sudah menjadi isu. 2 hari lepas, hari Selasa, sebuah bom telah meletup di hadapan pejabat Parlimen Kapar di Klang Central. Saya tak nak spekulasikan kenyataan ini, tetapi untuk maklumkan kepada Datuk yang dipertua. Datuk yang dipertua, seterusnya pada sesi perbahasan yang lalu, saya memperjuangkan pembangunan sebuah hospital di Kapar. Maka kini saya ingin mengambil peluang ini untuk meminta sebuah balai bomba pula di Kapar. Kapar sebagai parlimen yang mempunyai jumlah pengundi yang paling ramai di Malaysia hanya mempunyai satu balai bomba untuk menanggung tugas-tugas penyelamat dan juga mencegah kebakaran yang berlaku secara kerap, apatah lagi pada musim kemarau ini. Kegagalan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk meneliti perkara ini bersama-sama Majlis Perbandaran Klang amat mendukacitakan. Balai Polis Sungai Pinang yang beroperasi saban hari dengan dibantu oleh Balai Bomba Pelabuhan Klang gagal untuk menjerap bebanan tugas yang banyak dan meningkat setiap masa. Saya sendiri berkesempatan beberapa kali mengikut operasi memadam api dan melihat sendiri kepayaan dan beban anggota bomba dalam melaksanakan tugas mereka. Saya melahirkan penghargaan atas pengorbanan masa dan tenaga anggota bomba dan penyelamat seluruh negara atas kesungguhan dan komitmen mereka. Namun, melihat ada banyak perkara boleh bertingkatkan, maka saya telah menetapkan matlamat saya untuk memperjuangkan keperluan mereka. Kemuncak pada bebanan tugas dan kekurangan kelengkapan bomba dan penyelamat ini telah mengakibatkan seorang anggota Balai Bomba Sungai Pinang, Allahyarham Dorman bin Kasbun, 53 tahun, diserang strok ketika bertugas dan koma selama seminggu sebelum meninggal dunia. Tentu saja kita menerima kematian itu sebagai ajal. Namun, ketahanan tubuh anggota bomba atas tugasan yang begitu banyak harus diambil kira. Tugas anggota bomba memerlukan kekuatan fizikal dan ketenangan minda yang baik. Tetapi, mana mungkin dicapai jika beban terlalu banyak dipikul dalam satu-satu masa. Kementerian perlu meneliti keperluan sebuah balai bomba baru di Pekan Kapar dengan kadar yang segera, kerana saya difahamkan telah ada peruntukan tapak yang disediakan bagi tujuan tersebut. Anggota bomba juga perlu disediakan perlindungan insurans kritikal
selain insurans kelompok yang sedia ada pada masa ini, memandangkan tugas mereka yang berisiko tinggi agar pengorbanan mereka berbaloi dan dihargai. Isu terakhir saya yang dipertua ialah sebuah negara majmuk, ketegangan etnik dengan izin, religious tension masih kuat bersarang dalam kerangka masyarakat ini. Tatkala masyarakat Melayu dimomok dengan penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan mereka ditanam kebimbangan dan kebarangkalian orang Cina mengambil alih kuasa politik dengan negara ini, kecurigaan dan prasangka buruk ditanam sedikit demi sedikit dalam kehidupan seharian kita. Ini adalah perkosaan dan percabulan minda terang-terang oleh UMNO Barisan Nasional dalam pertubuhan perkauman seperti Perkasa dan Jati. Ini kerana mereka sedar apabila rakyat ini mula terdedak kepada makna demokrasi sebenar, maka kejatuhan UMNO Barisan Nasional telah bermula. Tidak ada jalan lebih mudah selain mengisytiharkan darurat dan mengambil alih pentadbiran bagi rakyat melalui jalan belakang. Sebenarnya lagi, hanya perkauman dan perselisihan agama menjadi cara yang sesuai untuk melaksanakan kerja jahat ini. Ya Muhammad Kapal, sebentar ya Muhammad. Tekan break sekejap. Tekan break sebentar ya Muhammad. Ya. Ada menteri bangun ni Muhammad. Datuk Speaker, saya bukan minta penjelasan, tapi sebagai ahli parlimen, saya minta jangan digunakan perkataan-perkataan yang sering kali diulang oleh KAPA, iaitu pencabulan UMNO. Pencabulan ni kalau bahasa yang sebenar dah jadi cerita lain. Jadi perkosaan UMNO tidak patut digunakan perkataan yang demikian rupa. Kerana kita tahu bahawa kebencian di negara ini banyak diwujudkan oleh pihak pembangkang, terutamanya DAP dan PKR. Pak tak termasuk PKR dan DAP. Boleh rujuk answer saya balik. Saya tak kata UMNO, saya kata minda. Pencabulan dan perkosaan minda. Habiskan lah Muhammad. Okey. Gangguan tadi. Saya mengambil di mana saya tadi? Okey, tidak ada jalan lebih mudah selain isu perkauman dan perselisihan agama menjadi cara yang sesuai untuk menguncangkan keadaan. Saya mengambil contoh seperti yang disebut oleh ahli parlimen Permatang Pau yang Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memimpin Angkatan Belia Malaysia pada tahun 1975. Malaysia ini adalah seperti syarikat-syarikat kecil bangsa, amat memerlukan satu penyelesaian abadi terutama bagi masalah-masalah hubungan etnik. Kita bertanggungjawab mengaturkan masyarakat dan negara, menunjukkan ketinggian akal budi dan kemuliaan, menjalankan tugas dengan adil dan semangat kemanusiaan tulen yang mengatasi kepentingan kaum dan kelas. Inilah contoh rakyat yang terbaik. Janganlah dibayangkan untuk tercapainya perjuangan sekiranya agama yang kita anuti dengan negara yang kita tadbir terpaut di dahan kaunisme dan kebangsaan yang sempit, kerana fahaman tersebut akan menyebabkan kita tertiarap di lembah kejahilan kaumiyah dan asobiah yang dipupuk oleh masyarakat jahiliyah. Semua pihak tidak boleh mentaruhkan perkauman dan perselisihan agama seminit lagi sebagai mainan politik. Ini adalah satu cara yang amat kotor dan menjijikkan. Bayangkan kemusnahan yang besar yang bakal melanda negara ini jika perkara ini tidak ditangani segera. Ambil tindakan tegas kepada mana-mana individu dan pertubuhan yang lantang mengancam dan menghina agama serta mana-mana kaum. Kesepakatan harus dicapai dan politik mata harus diamalkan demi kelangsungan demokrasi yang sebenar. Termasuk si putih kan ya? Habis Datuk masa Yang Bertuah. Masa dah habis dah. Terima kasih sebab mencadangkan si putih dan salam tindakan. reformasi. Ya, ahli yang bawa. Terima kasih Kapar. Sebab saya pun memang dulu suruh siasat si putih ni. Ya, Mat.